khabar Malaysia? Assalamualaikum. Selamat pagi. Terima kasih untuk anda yang terus kekal menonton kami menerusi saluran bernama 502 dan tentunya pagi ini saya Cedi menemani anda sekali lagi di Apa Khabar Malaysia untuk episod baru bertarikh 25 Oktober 2022. Hari ini hari Selasa. Tentunya rakan saya hari ini bersama dengan saya Nur Saliha Azmi. Hari ini saya kira cukup bertenaga dan bersemangat. Semalam kita dah menyambut apa tu di Pawali dan saya kira tak cukup lambat lagi untuk kita masih ucapkan kepada anda. Hari ini saya rasa anak-anak masih lagi tidak bersekolah. Kepada ibu-ibu yang ada di rumah tu, jangan lupa tonton kami sampai sejam kerana kita akan bersiaran bawakan kepada anda pelbagai agenda dan topik yang cukup menarik hari ini. Cik. Tengok Cik ni macam berkilau-kilauan ni masih buat semangat semalam ke? Saya rasa semalam saya beraya sakan sebenarnya. Sempat saya berkunjung ke rumah rakan-rakan, meraikan bersama-sama di Pawali bersama-sama dengan mereka dan juga keluarga. Apapun hari ini saya bawa mood itu di studio. Nampak tak? Saya memang antara peminat yang peminat labuci ataupun orang kata perincian kecil-kecil yang berkilau-kilauan saya suka mengenakan bila saya berbusana ataupun bergaya. Baiklah, menyentuh tentang itu juga sebenarnya kami nak kongsi sama dengan anda pelbagai perkara-perkara menarik hari ini yang terbaru dan terkini, berita-berita terkini, informasi-informasi terbaru menerusi portal kami di bernama.com. Kita semak satu persatu, Saliha. Kalau bab-bab parti politik ni kita serahkan pada Saliha. Wah, terus pass over to me, Roger. Okay. So untuk pagi ini kita juga nak berkongsi bersama dengan anda sesuatu berkenaan tentang politik. Bila cakap politik kita serius sikit, kan? Alright. So untuk ini kita juga nak berkongsi berkenaan tentang parti politik perlulah memainkan peranan dalam menyeru pengundi kita untuk kita tak lama lagi ni Malaysia bakal memilih. Jadi orang kata apa, sebagai parti politik diminta anda semua untuk orang kata menyeru para pengundi bagi menjalankan tanggungjawab. Dan seperti biasa kita tahu kali ini bukan sahaja orang kata pilihan raya negeri, tetapi ianya merupakan pilihan raya umum yang akan menentukan siapakah yang akan memimpin negara kita seterusnya. Dan ini adalah satu titik demokrasi dan yang paling pentingnya untuk kita ingatkan kepada anda, anda perlu semaklah di mana anda ini boleh membuat untuk pengundian ini. Dan semalam saya juga bila sebut pasal pengundian kat mana, kat keluarga WhatsApp group saya ni, abang saya dah bagi siap-siap ni, mama, babah saya semua ni nak mengundi dekat mana. Jadi untuk orang lain yang belum tahu di mana lokasi anda untuk buat pengundian, kita nak semak kat mana, Cik? Senang je, anda boleh muat turun aplikasi My SPR Semak. Dekat sana akan terteralah dan bagi kemudahan kepada anda khususnya warga Malaysia untuk buat semakan dekat mana tempat mengundi. Dan anda mungkin tahu dekat situ juga calon-calon yang bertanding untuk tempat anda membuang undi nanti. Dan seperti kita tahu setelah pembubaran parlimen berlaku, SPR mengumumkan tarikh penamaan calon dan juga pilihan raya umum hari pengundian yang akan berlangsung pada 19 November 2022. Jadi peluang ini jangan kita sia-siakan. Sebagai pemilih, laksanakan tanggungjawab anda untuk jaminan masa depan negara kita. Dan yang pastinya bila anda diberikan orang kata apa hak untuk mengundi, silalah memilih secara berhemah. Tak sabar sebenarnya saya untuk menunggu ataupun menantikan tarikh pengundian walaupun saya tak berkesempatan untuk pulang ke kampung mengundi. Ialah satu mungkin kekangan kerja juga. Kita akan bertugas pada hari pengundian dan juga penamaan calon. Jadi kita buang undi untuk pos undi. Untuk pos undi satu perkara lagi, kalau mungkinlah anda tak tahu cara permohonan undian secara atas talian, anda boleh dapatkan dekat laman web spr.gov.my. Itu berkaitan tentang politik dan kita juga nak berkongsi satu berita yang saya kira agak menyedihkan, iaitu berkenaan tentang kemalangan yang terjadi berkaitan dengan ceras. Dan ini juga melibatkan MPV di mana bomba mendapat orang kata panggilan kecemasan dan perlu menyelamatkan mangsa yang terlibat Dan orang kata apa, sekarang ni dalam musim-musim bercuti ataupun di mana sahaja anda berada, kita nasihatkanlah supaya anda sentiasa berhati-hati memandu di mana jua anda berada. Dan tentunya apa yang kami terima, berita ini kami kongsikan bersama di mana pihak bomba, pihak penyelamat ceras, pegawai bomba di sana menerima panggilan berhubung dengan kemalangan ini pada 6.40 pagi sebelum 7 anggota tiba di lokasi kejadian 9 minit kemudian. Dan apa yang kami difahamkan, pemandu dan penumpang hadapan disahkan meninggal dunia di lokasi
kejadian itu disahkan sendiri oleh pegawai perubatan, manakala 3 lagi cedera serta berada dalam keadaan separuh sedar. Seperti yang Saliha katakan, ini peringatan kita bersamalah. Sentiasa kita mengingati antara satu sama lain. Walaupun anda rasa agak muak dengar, berhati-hati di jalan raya, berhati-hati di jalan raya. Tapi sematkan dalam diri kita, perlu berwaspada dan berhati-hati di jalan raya sebelum kita keluar ke rumah. Pastikan niat kita betul dan ingat, semak dulu ataupun cek dulu apa yang patut kita cek. Seperti yang kita katakan, kenderaan kita perlu berada dalam keadaan yang bersiap siaga. Dan pagi ini juga Saliha dan juga seluruh kru produksi AKM juga mendoakan supaya di mana anda juga berada, anda memandu itu sentiasa selamat dan juga dilindungi. Baiklah, kita ini nak pergi ke sesuatu yang lebih menarik, berkongsi berita bersama dengan rakan setugas dan cukup jelita dah bersedia di sana, dan kita nak saksikan ramalan cuaca. Silakan. Assalamualaikum dan salam keluarga Malaysia, bersama saya Nurni Samsul Osman dari Bilik Berita. Baik, kita mulakan dengan laporan utama berita. Qari Bahrain Muhammad Samir Muhammad Magahid dan Qari Malaysia Sofiza Muhsin masing-masing diumum johan tilawah pada majlis tilawah dan menghafaz Al-Quran peringkat antarabangsa MTHQA ke-62 malam tadi. Pada majlis yang diadakan di Pusat Konvensyen Kuala Lumpur itu, Muhammad Samir memperoleh markah 93.33%, manakala Sofiza meraih 89.66% sekaligus membawa pulang hadiah wang tunai dan piala. Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah berkenan mengurniakan hadiah kategori Qari, manakala kategori Qari'ah dikurniakan Raja Permaisuri Agong Tunku Hajah Azizah Aminah Maimunah Iskandariah. Sementara itu, Wakil Malaysia Aiman Ridwan Muhammad Ramlan muncul naib johan Qari dengan markah 88.83%, manakala tempat ketiga dimenangi Qari Indonesia Muhammad Rizqan 88.34%, masing-masing turut memenangi hadiah wang tunai dan piala. Widadul Wahidah Muhammad dari Singapura pula muncul naib johan Qari'ah dengan markah 87.50%, dan tempat ketiga Qari'ah Indonesia Yuni Wulandari Hasim 87.49% juga membawa pulang hadiah wang tunai dan piala. Turut hadir Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob dan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Datuk Idris Ahmad. Bertemakan Keluarga Malaysia Pemangkin Kemakmuran, majlis itu berlangsung selama 6 hari bermula Rabu lepas, melibatkan 36 peserta dari 28 negara. MTHQA 62 adalah yang pertama kali diadakan selepas 2 tahun ditangguhkan akibat pandemik COVID-19. Bagaimanapun, hanya kategori tilawah yang dipertandingkan kali ini, manakala kategori hafazan akan kembali pada tahun hadapan. Timbalan Presiden MIC, Datuk Seri M. Saravanan mengakui bukan senang untuk mengambil hati golongan belia dengan menggunakan tiket politik dalam mendepani pilihan raya umum ke-15. Beliau berkata belia kini amat matang dan mampu membezakan baik buruk sesuatu perkara, termasuk dalam memilih calon berkaliber untuk memenangi PRU15. Golongan belia, khususnya mereka 18 tahun ke atas, cukup matang. Bukan lagi senang kita mengambil hati dia dengan sandiwara politik. Mereka boleh menilai. Mereka boleh tahu yang mana betul, yang mana tak betul. Mereka boleh membezakan baik dan buruk. Dan saya percaya mereka akan mengambil satu keputusan yang baik
Dan mereka dah mula lihat apa berlaku selepas pilihan raya 2018 dan sebagainya. Maka saya percaya golongan belia akan membantu untuk menstabilkan kerajaan. Datuk Seri Saravanan yang juga Menteri Sumber Manusia dan Penyandang Parlimen Tapah berkata, MIC sememangnya sedar bukan semua belia meminati politik secara langsung. Parti itu telah menubuhkan Brigade MIC Kebangsaan bagi menyantuni golongan itu dalam usaha membimbing mereka ke arah yang lebih baik. Ini secara tidak langsung memberi peluang kepada belia mendekati masyarakat menerusi program kebajikan dan bantuan kepada golongan memerlukan. Ditanya mengenai cabaran yang bakal dihadapi ketika gelombang PRU15, beliau turut mengakui media sosial merupakan antara rintangan terbesar yang perlu ditempuhi memandangkan pengaruh alam maya amat ketara ketika ini. Satu laporan polis dibuat wakil nelayan tempatan semalam susulan insiden pertengkaran mulut antara kumpulan nelayan berkenaan dan Coast Guard Singapura seperti tular di media sosial. Ketua Polis Daerah Iskandar Puteri ACP Rahmat Arifin berkata pihaknya menerima laporan itu pada 2.30 petang dan siasatan lanjut sedang dijalankan. Beliau menasihatkan orang ramai supaya tidak membuat sebarang spekulasi yang boleh mengganggu ketenteraman awam. Terdahulu media melaporkan sekumpulan 10 nelayan tempatan mendakwa dihalau pihak berkuasa Singapura ketika memasang jaring udang di kawasan Pasir Laba berhampiran Jambatan Link Kedua Iskandar Puteri 5.30 petang Ahad. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Kota Iskandar, Datuk Panda Ahmad dilapor berkata mengakui kesal dengan tindakan pihak berkuasa Singapura itu apabila kumpulan nelayan berkenaan mendakwa dihalau dengan kata-kata kesat. Sekian dari berita daripada saya Nur Nisam Sila Osman. Assalamualaikum dan salam keluarga Malaysia. Terima kasih kerana anda tentukan kesetiaan anda masih bersama dengan kami di Apa Khabar Malaysia. Jadi apa khabar Cak? Sekarang? Sihat. Alhamdulillah masih lagi bertenaga untuk temankan khususnya anda yang mungkin yang bekerja, selamat bekerja, yang berada di rumah masih lagi dalam mood cuti tu, selamat bercuti, nikmatilah cuti dengan sebaik-baiknya ya. Sambil-sambil tu fokus dan setia bersama kami sampai penghujung rancangan. Okey, satu topik perbincangan yang cukup menarik untuk kali ini. Kita akan membincangkan tentang cabaran dan peluang kerja bagi golongan orang kurang upaya ini. Ya, semenjak kita dah di zaman pasca pandemik ini, walaupun sudah di waktu pasca pandemik lah, tetapi ini adalah satu persoalan yang masih lagi saya kira menjadi satu cabaran ataupun terfikir-fikir bagaimana kita akan mencari peluang pekerjaan lah. Dan pagi ini kita nak berkongsi berkenaan tentang cabaran dan peluang kerja bagi orang kurang upaya. Dan untuk itu di studio kita bawakan istimewa Dr. Ruziah Ghazali dan juga translatornya iaitu Ahmad Rozami. Terima kasih bersama dengan kita kedua-duanya. Mungkin kita nak mulakan dengan doktor lah. Kita nak bertanya berkenaan tentang sebenarnya apakah cabaran yang mungkin dihadapi untuk orang golongan OKU ini, doktor? Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Cabaran sebelum tu saya share sedikit makna apa yang dikatakan orang kurang upaya. Bila sebut orang kurang upaya, orang ingat memang kurang upaya terus tetapi orang kurang upaya tu memang dah sifatnya Allah jadikan dia kurang upaya. Tetapi yang menjadikan dia tidak boleh berfungsi dengan berkesan dalam masyarakat bukan kerana dia OKU tetapi kerana ketidakupayaan dia dari segi penyertaan itu kerana ada kekangan, halangan, persekitaran, sokongan-sokongan yang mereka perlu. Ya, contoh kita senang. Kalau kita kata contoh, dia bekerja kerana dia rabun. Jadi kalau dia nak baca, dia perlukan apa? Kanta. Jadi bila tak ada kanta tu, maka nampaklah dia macam tak perform kan, tak boleh bekerja dengan berkesan. Tetapi bila ada sokongan, dia boleh bekerja. Jadi itu yang cabaran antara kita kata cabaran OKU ni, tetapi sebenarnya bukan dalam bekerja je. Cabaran dalam hidup pun. Satu bila nak keluar, nanti orang ejek-ejek. Lepas tu macam sekarang ada berlaku
berlaku kan. Ejek-ejek kami ni kan, wah yang tak OKU pun nak berlakon-berlakon OKU dalam TikTok semua. Betul. Nampak tak persepsi? Mereka menganggap bahawa kita ni bahan ejekan, bahan gelak. Kan? Jadi itu antara cabaran nak berdepan dengan masyarakat. Jadi kalau OKU yang tak kuat semangat macam saya ni, kan? Kita kecil berjiwa besar, tetapi kalau dia tak kuat semangat bila orang ejek, orang pandang sebelah mata je, dah ada orang malu. Jadi perasaan malu menjadikan lagi mereka sukar untuk bersosial di dalam masyarakat. Kemudian cabaran lain sudah pastilah, kemudahan dia dalam bekerja tadi tu. Kalau kata OKU wheelchair, kalau tak ada lift macam mana nak naik tingkat-tingga kan. Kalau tak ada tandas OKU nanti macam mana pula dia nak pergi bekerja. Tapi namun begitu sebenarnya kita perlu faham juga sebab OKU ni ada 7 kategori. Bila dia ada pelbagai kategori dan dia ada yang kategori pun macam contoh kita kata macam pembelajaran autism, dia ada yang teruk, ada yang juga yang mal tu yang dia tak teruk, sederhana dan dia sikit je kan dia punya ni, tetapi maksudnya mungkin yang high function, fungsi dia yang tinggi tadi dengan sederhana ni, bila kita latih dia, maksudnya dia boleh berfungsi seperti biasa. Baik, doktor, sedikit je mungkin jenis-jenis OKU ataupun orang kurang upaya yang utama yang kita perlu tahu, mungkin kita boleh bagi pemahaman lebih kepada masyarakat kita. Jadi kalau kita ada 7 kategori OKU, nanti kata tak cukup lah kat negara luar tu 14 lah. Tak ada isu pun sebenarnya. Sebab kita Malaysia letak 7 kategori, tetapi kita ada sub-sub kategori dalam borang yang kita daftar tu nanti. Contoh pertama pembelajaran. Pembelajaran nanti dia ada autism. Dulu orang sebut masalah pembelajaran, sekarang kita tak ada dah perkataan tu. Jangan sebut masalah, dia bukan masalah. Pembelajaran makna autism. Lepas tu dia ada ni juga kita tahu dia disleksia. Kemudian yang autism ni kan dia ada juga ADHD, attention deficit hyperactivity disorder ni kan. Dan juga yang kata lemah pembelajaran kan. Itu ada kategori juga ditulis di situ. Maknanya situ dah ada 4 dah 5 kan. Disleksia pun dah ada sub juga kan. Yang huruf, yang mengiraan kan. Dan juga yang menulis. Kemudian ada OKU, kita senang nak ingat, kita kata mental. Tadi kita kata pembelajaran kan. Maknanya mental pun mungkin dia ada, kalau di bawah kan dah dilatih dah boleh pulih, tetapi dia perlu pemantauan dengan doktor kalau dia bekerja lah. Itu mental kan. Dia ada pelbagai juga. Kemudian ada segi ni hearing, pendengaran. Pendengaran ni pun ada yang boleh pakai ni alat. Maknanya kalau dia pakai alat, dia boleh bercakap seperti biasa. Dia pakai alat bila dia boleh mendengar. Sebab OKU pendengaran ni orang banyak tak faham. Dia OKU pekak. Dia suka dipanggil OKU pekak. Tapi dia bukan kata dia bisu. Dia marah. Sebab dia boleh bertutur. Cuma sebab dia punya pendengaran yang kurang tadi tu menyebabkan dia bertutur tak berapa bunyi fasih tu. Tapi dia boleh betul. Yang OKU pertuturan, ni yang memang dia tak boleh bertutur. Jadi kemungkinan dia mendengar, ada juga yang tak mendengar. Kemudian dia ada OKU pelbagai ni. Yang pelbagai ni tu yang dia ada lebih pada 2 kategori. Maknanya kalau dia kerdil, dia juga lemah pembelajaran. Jadi yang last sekali makna fizikal. Fizikal ni pun ada kategori cerebral palsy. Lepas tu dia ada juga kerdil, dan kita tahu bila fizikal wheelchair, kursi roda. Tadi pembelajaran lupa ni MARA, NGO syndrome Down. Dia ada syndrome Down. Dan saya rasa, saya kira kita perlu menilai pada bukan pada orangnya dan tidak pada kekurangan. Kita lihat pada orangnya itulah, bukannya pada kekurangan seseorang itu ya doktor ya. Jadi ini satu yang saya kira stigma yang kita perlu tangkis. Jadi kita nak tanya kepada doktor juga mungkin saranan untuk kita supaya masyarakat ini lebih terbuka untuk menerima OKU ini, dan juga kita semua hidup bermasyarakat bersama. Jadi mungkin saranan doktor dan nasihatnya. Ni lagilah pula sekarang bila kerajaan Malaysia kata keluarga Malaysia teguh bersama kan. Jadi dan kita tahu maksudnya masyarakat Malaysia stigma, kalau berdasarkan kajian-kajian yang dibuat oleh pakar-pakar pengkaji ni, antara stigma sosial masyarakat ni satu, bila dia tengok OKU macam dia malu, alah negatif kan, pandangan negatif. Lepas tu macam maruah, dah kalau kawan dengan OKU kot macam orang ejek-ejek dia pun sama ke dengan OKU.
OKU. Ya, kemudian lagi dia rasa bila OKU ni perlu bantuan sokongan. Menyusahkan. Kan nak sokong macam yang wheelchair nak kena ni. Kalau OKU buta kena bawa pula OKU penglihatan kan. Sorry kan. OKU penglihatan nak kena bawa ada sokongan. Jadi bila dia rasa bila dia perlu sokong tu, yang pula ada OKU wheelchair ni dia perlu ada rawatan. Bukan wheelchair saja, dia kalau mental, kalau OKU fizikal, OKU autism dan sebagainya, dia macam ada rawatan berkala kan, dia perlu ada ni sebagainya, dia rasa macam susah lah. Jadi bila susah tu, even ada ibu bapa pun dia rasa susah bela anak OKU, tapi tak ramai lah yang begitu. Jadi kita harap ibu bapa di luar sana, maknanya semua reda lah terima. Tetapi itu sebagai satu cabaran, sebab cabaran ni berbeza. Ada orang cabaran dia lain, kita cabaran anak OKU kan. Jadi dalam masyarakat kita ada masyarakat tak ada pula, dia kata dia tak pernah nampak OKU ada. Sebab dia kata dalam kawasan persekitaran lingkungan hidup dia tak ada. Jadi dia tak faham sangat OKU. Tapi ada tu dia memang ada lingkungan dan keluarga dia ataupun dalam jiran ada OKU, so dia faham. Jadi ini antara yang jadi stigma masyarakat, sebab tak kenal maka tak cinta. Itu dia tak kenal maka tak cinta je, Cik. Menyentuh tentang stigma tu, itu yang sebenarnya masyarakat kita perlu ubah. Okey, doktor, mungkin doktor boleh bagi sedikit tips kepada masyarakat kita ni, bagaimana sebenarnya diri masyarakat kita ni, individu itu sendiri, untuk mengubah persepsi dia orang terhadap orang golongan kurang upaya ini, agar tidak memandang sepi ataupun tidak menyisihkan mereka. Macam mana kita sendiri sebagai rakyat Malaysia untuk mengubah persepsi itu? Okey, satu, rakyat Malaysia perlu faham. Maknanya dalam kita dalam dunia ni macam-macam ada kategori manusia kan. Kalau dalam Al-Quran pun sebutlah surah Al-Hujurat. Mana kita dijadikan pelbagai bangsa, pelbagai rupa, lelaki wanita untuk berkenalan. Jadi berkenalan dan saling, makna kita menyantuni, berkasih mesra kan, kasih sayang. Jadi maksudnya itu tuntutan agama sendiri. Jadi bila kerajaan ada nilai 20 nilai keluarga Malaysia, antaranya apa? Bekerjasama kan. Kita kena sayang, kena sabar, kena tolong, bantu. Jadi dalam keluarga itu sendiri pun ada sifat-sifat yang begitu. Jadi rakyat Malaysia pertamanya kena terima dia pun ada kekurangan, ada kelebihan macam saya. Kalau orang yang bukan OKU kerdil, kalau ejek-ejek saya kan, saya memang dia kenalah itu kan. Kalau dulu sekolah saya kata you kelas F, I kelas A kan. Jadi maksudnya semua orang ada kelebihan. Jadi OKU tu kekurangan di segi fizikal ataupun di segi dia punya ketidakupayaan tu, tetapi dia ada kelebihan-kelebihan yang lain. Jadi kita jangan mandang, maknanya kita sendiri pun kalau kita OKU, kita sebut sebenarnya OKU dan bukan OKU, ataupun orang upaya atau orang kurang upaya. Jadi orang upaya pun ada pemikiran dia. Ada kekurangannya juga. Pemikiran kan, level of thinking ramai je OKU bijak pandai. Ada ramai orang upaya ni tak pandai pun kan, kerja tukang kebun, sorry kan. Saya kalau ni dia memang attack saya, siapa tu kan. Jadi maksudnya kita tak pandang rendah, tetapi maksudnya bila dia pandang rendah tu dia. Jadi persepsi, satu lagi kita kena buat PSA sekarang pun Finas ada bantu kan, dalam RTM, dalam ni maknanya ada siaran-siaran yang berkesedaran kepada masyarakat, pesan khidmat masyarakat. Dan kemudian sebenarnya perlu juga di peringkat masyarakat, di peringkat pemimpin, sebab dia bila nak bangun OKU ni, dia ada teori dia. Maknanya Diffusion Innovation, Roger and Schumacher ni dalam 1971 lagi dah sebut. Maknanya kena pemimpin di peringkat locality nak bantu OKU. Jadi maksudnya kalau kita ceritakan TV kan, orang yang tengok TV je. Jadi yang di kampung-kampung ni, maknanya kampung jadi masyarakat kan. So ketua kampung, penghulu dan juga pejabat daerah ke pegawai kan, maknanya kena buat sesuatu untuk bagi penerangan, kesedaran kepada semua pihak. Baik doktor. Sebenarnya Salihah, cabaran paling besar bagi golongan kurang upaya ni di Malaysia sendiri adalah mendapatkan hak saksama, khususnya dalam bidang pekerjaan itu sendiri. Kita akan sambung doktor selepas ini menyentuh tentang peluang kerja bagi golongan kurang upaya, tapi kita nak berhenti rehat seketika, jangan ke mana-mana, kembali di Apa Khabar Malaysia. Silakan. Ya, kembali bersama kami di Apa Khabar Malaysia. Masih lagi kita menyentuh tentang cabaran dan peluang kerja bagi golongan kurang upaya, dan tentunya tetamu kita di studio Dr. Ruzia Ghazali selaku Ketua Unit Cawangan Komunikasi
Penghakuupayaan OKU, bahagian Perkhidmatan Komunikasi dan Pembangunan Masyarakat Japan, dan juga di sebelah sana kita bersama juga dengan Encik Ahmad Ruzaimi selaku guru bahasa isyarat. Okey, menyentuh kembali tentang peluang pekerjaan bagi golongan kurang upaya ni. Seperti yang Encik katakan tadi, kita kena akui cabaran untuk golongan ini di Malaysia sendiri untuk mendapatkan hak yang sama itu satu perkara yang mustahil tapi bukan mudah. Jadi menyentuh tentang peluang pekerjaan ni, kita percaya usaha-usaha yang telah dijalankan oleh pihak kerajaan sendiri untuk mewujudkan sebuah masyarakat yang cakna untuk golongan kurang upaya ni, mungkin doktor juga boleh kongsikan bersama-sama dengan kami apa langkah-langkah ataupun inisiatif lain yang boleh dijalankan oleh pihak kerajaan bagi membantu golongan ataupun warga orang kurang upaya ini dari segi bidang ataupun peluang sektor pekerjaan ini sendiri. Okey, kita tahu kerajaan sebenarnya telah membuat pelbagai polisi dasar. Dasar polisi itu semua macam dah almost ada, lengkap kan. Tetapi pelaksanaan polisi tersebut sebenarnya antara kekangan. Jadi pelaksanaan, pemantauan, sejauh mana keberkesanan polisi yang dijalankan. Dan di antara kita cadangkan supaya kerajaan menambah baik di aspek polisi dasar yang dah ada tu, tapi di segi pelaksanaan pertamanya kita kerjasama, sekarang dah mula wujud juga kerjasama dengan GLC untuk bantu wujudkan kursus-kursus peluang pekerjaan. Dan baru ni pun bajet 2022 ada 800 sebenarnya peluang pekerjaan My Step kepada komuniti OKU. Dia kadang-kadang komuniti OKU pula di mana kamu kan, kita nak bagi kerja ni dia tak ada. Dia kata alah My Step sementara. Tak apa, kerja dulu. Tu yang kita pun ada kekangan juga nak cari mereka ni kan. Jadi kerja dulu walaupun sementara, tapi at least ada pengalaman. Kalau kita nak pergi kerja tetap, orang pun masa interview tengok ada pengalaman ni semua. Lagi orang lebih yakin nak terima kita sebagai OKU. So saya pun mohon OKU di luar sana, program-program yang kita dah war-war ni banyak juga, antara kerjasama dengan Yayasan Peneraju dan sebagainya, Universiti, UKM, ISM dan sebagainya, tetapi kita suka nak mendapat penyertaan. Jadi dan juga Pakeso, HRD Corp kan, pelbagai inisiatif juga, kursus, karnival dan sebagainya. Jadi cuma apa yang kita sekarang perlukan ialah satu, NGO tu sendiri perlu kena pasti betul-betul mana ahli-ahli mereka yang perlukan kerja. Jadi kita nak data tu ataupun mereka bagi supply kepada ni pihak-pihak tersebut untuk pastikan nak buat dia punya profiling pekerjaan. Kemudian kalau boleh pihak kerajaan sekarang kita dah cadang pun dah ada dah on the way. Ya macam Negeri Sembilan, Pahang, Perak, Terengganu kata nak tubuh unit OKU. Kelantan dengan Selangor telah ada unit OKU di bawah Esko Wanita dan Kebajikan. Jadi kita minta esko-esko tersebut, sebab kalau kata Kementerian Wanita saja, dia perlukan kerjasama semua merentas kementerian, merentas negeri, merentas agensi kan. Jadi maksudnya unit di peringkat negeri, kemudian di peringkat daerah. Ya maknanya semua peringkat daerah kita minta dia boleh bagi kefahaman kepada ketua kampung, penghulu, supaya mereka kena pasti ni berapa dalam, kalau kata 500 orang kampung bawah dia tu, berapa OKU dia ada, tahu ke? Kena check tu. Ketua kampung tahu ke kan? Jadi itu antara supaya kita dapat satu data yang betul-betul tahu berapa sebenarnya OKU tak kerja. Sekarang pun kita tak ada data lengkap kata OKU nak kerja, bagi kerja macam tak ada pula nak kerja kan. Jadi itu kekangan juga. Jadi sebab tu kita mohon maknanya unit, kemudian kerajaan menyediakan pusat kerjaya. OKU ni kadang dia perlukan membimbing daripada awal hingga akhir. Jadi kita perlukan unit ataupun pusat kerjaya sama ada secara online lagi mudah diwujudkan di bawah mana-mana kementerian lah yang bertanggungjawab tu untuk boleh satu Malaysia ni. So senang, sekarang kan semua online. OKU pun yang mana suka bergerak lagi senang. Buka je komputer, handphone tu dah boleh. Nak daftar ke, cakap dia nak kerja dan sebagainya. Memang kita ada My Future Job. Tetapi ada yang kata not very friendly lah dan sebagainya. Kan banyak nak feedback dia kan. yang berbeza-beza doktor ya. Feedback berbeza. Jadi ini antara kita nak ada mesra OKU lah, apa-apa pun sistem yang dibuat ataupun perancangan yang dibuat. Maknanya janganlah banyak sangat birokrasi. Kan nanti OKU pun susah. Ya kalau dia jauh kan duit juga, dia kos nak pergi. Kata dia kat Sabak Bernam, katakan nak kerja pergi Shah Alam. Dia nak pergi Shah Alam pun dia tak ada duit. Jadi tapi Pakeso dah sediakan juga kemudahan sewa bilik. Ni OKU kena tahu ni. Nak sewa bilik dia kata tak ada kerja, nak mula kerja tak ada.
Tak ada duit pakai sos dia kan. Duit sewa bilik mula kerja. Bagi allowance lagi masa mula kerja belum dapat gaji. Jadi itu pun dah inisiatif kerajaan. Cuma mungkin kami di cawangan komunikasi pengak upaya OKU kami banyak buat inisiatif mewawarkan semua inisiatif kerajaan. Jadi saya mohon komuniti OKU di luar sana follow Facebook CKP OKU. Jadi banyak info yang kita dah bagi kan, dan bila kita buat rakaman pun maknanya boleh buka balik, tengok balik peluang-peluang kerja yang kita dah bagi setiap agensi kerajaan yang ada peluang pekerjaan untuk OKU. Jadi yang kita perlu sekarang kalau boleh kementerian semua pun, sebab Kementerian Pendidikan, kementerian mana-mana pun, luar negara dan sebagainya, maknanya kita perlu ada juga unit OKU, terutama pendidikan tinggi kan, yang bahagian-bahagian Kementerian Sumber Manusia, supaya lebih fokus untuk pekerjaan ni tadi. Bila dia ada sendiri unit OKU sekarang ni, rasa Kementerian Sumber Manusia dia adalah jawatan kuasa, tapi dia tak ada yang betul-betul spesifik kan, unit yang jaga pekerjaan OKU tadi, walaupun dah ada perkesong dengan HRD Corp lah. Jadi itu antara kita perlu langkah-langkah yang tambah baik. Dan kita tengok di luar negara kan, compare luar negara, tahun 1932 je yayasan OKU ni, pembangunan OKU dah ada dah di bawah Ratu Elizabeth. Dia punya apa pun di bawah naungan Ratu Elizabeth tu 1932. Kita yayasan menang OKU pun tak ada lagi kan. Jadi itu boleh membantu bila kita kata kekangan keuangan dan sebagainya kan. Jadi kita boleh dapat banyak crowdfunding ni, bila kita kalau kerajaan tak cukup bajet pun, maksudnya ada banyak JLC dan lain-lain sumber yang kita boleh guna untuk bangunkan OKU. Jadi ini antaralah kita rasa langkah inisiatif yang kerajaan perlu buat. Dan kita perlu juga garis panduan. Kita dah ada manual garis panduan, tapi kita lagi perlu garis panduan sokongan pekerjaan OKU. Contoh tadi, majikan ni tak faham, dia tengok OKU ni macam mana wheelchair ni, apa benda kan, dia nak kesihatan dan sebagainya. Dia perlu, tak boleh lah dia kata dia tak boleh bagi syarat-syarat sama macam yang buka OKU, tetapi dia boleh buat kerja result sama macam yang upaya. Cuma mungkin cara dia bekerja tu agak berbeza. Dia kadang dia perlu tandas lama, tapi nanti dia akan buatlah mungkin waktu lebih masa ataupun di rumah dia boleh buat ikut cara dia. Jadi tak ada isu sebenarnya mengatakan mereka tidak mampu, tapi mereka sebenarnya mampu dengan sokongan dan juga ni yang perlu diperjelaskan kepada semua majikan. Maknanya kita nak kalau boleh ada banyak program lah kepada majikan supaya mereka faham. Dan memang kerajaan bagi potongan cukai berganda untuk yang buat bagi latihan, bagi khusus, dan juga kita minta juga kerajaan buat job coaching di peringkat kerajaan. Sekarang job coaching ada di peringkat swasta, tetapi di kerajaan tak ada. Itu yang dasar 1% baru 0.3%. Jadi lagi 7% nak isi tu perlukan coaching, sebab mereka ni perlukan ada juga kaunseling, perlukan bimbingan bila mereka bekerja di cabaran supaya mereka kuat. Alright doktor, itulah kita kata semua orang ada kelebihan dan juga kekurangan masing-masing. Tapi untuk ruang bicara kita ni, kita ada beberapa minit yang terakhir ni, mungkin saya nak buka kepada doktor untuk memberi orang kata penasihat serta harapan nak seru kepada golongan OKU itu sendiri untuk merebut peluang mencari pekerjaan dan orang kata apa, meningkatkan sosioekonomi mereka sendiri doktor, secara ringkasnya. Kita harap OKU di luar sana kita kena buat perubahan sikap kita sendiri. Jangan kita low self esteem lah, apalah kita malu dan sebagainya, tu semua kena buang. Ada yang kata I tak malu pun tapi tak ada peluang. Alhamdulillah. So kita jangan fikir tentang maknanya kemudahan yang tak cukup, tetapi kita cari jalan apa yang boleh kita bergerak untuk majukan diri kita. Sebab yang di luar kawalan kita memang kita tak boleh nak ubah. Maknanya itu perubahan yang kita haraplah akan berlaku. Tetapi selagi tak berubah tu maksudnya kita ada banyak sumber ataupun banyak peluang-peluang lain yang sesuai untuk kita mengikut kategori kita. Jadi kita sendiri kena tingkatkan kita punya pengetahuan. Kursus-kursus percuma sangatlah banyak. Hadir kursus-kursus tersebut untuk meningkatkan kemahiran kita. Jadi kita nak sikap, attitude ASMI, attitude, skill, kemahiran, knowledge, and motivation, dan last environment, persekitaran kita pandai bersosial untuk supaya kita boleh mempertingkatkan kualiti hidup kita dan kita taklah selama-lamanya minta allowance, minta tambahan, minta bantuan, tetapi kita boleh berdikari dan kita menyumbang kepada ekonomi negara pula, insya-Allah. Itu dia mood wakil rakyat saya dapat terbawa-bawa tu menjelang PRU nanti. Apapun kita tak punya banyak masa doktor. Terima kasih banyak-banyak atas kesempatan yang diberikan. Terima kasih Dr. Ruzdiah Ghazali selaku Ketua Unit Cawangan Komunikasi
Penghakupayaan OKU bahagian Perkhidmatan Komunikasi dan Pembangunan Masyarakat Japan. Juga kita punya guru bahasa isyarat, juru bahasa isyarat iaitu Encik Ahmad Rozaimi. Terima kasih kita ucapkan kedua-duanya. Dan tadi nak mengulas sikit juga apa yang doktor katakan. Orang kata yang penting kita sendiri nak meningkatkan kualiti hidup kita ya. Betul. Okey, baiklah, kita nak berhenti rehat seketika, tapi ini satu bingkisan yang kami sediakan untuk anda. Cukup menarik kalau rasa macam dah letih badan. Tengoklah dulu apa yang kami sajikan. Jom. Amalan bertangas sudah semakin dilupakan masyarakat kini seiring dengan arus permodenan yang kebanyakan wanita sekarang lebih memilih langkah yang cepat dan moden seiring dengan gaya hidup yang sibuk. Bertangas bukan sahaja diamalkan oleh wanita selepas bersalin, ia turut diamalkan oleh anak-anak dara terutamanya sebaik selepas habis haid. Banyak kebaikan dan kelebihan bertangas yang masih ramai belum ketahui. Antaranya adalah membantu ibu bersalin melancarkan pengaliran darah nifas, mengeluarkan toksin serta membantu melangsingkan tubuh. Selain memberi manfaat pada kebersihan dan kesihatan alat sulit bawah wanita, bertangas membantu menghilangkan tekanan, kemurungan, ketidakseimbangan hormon, sakit kepala dan banyak lagi. Rawatan ini tidak terhad kepada wanita selepas bersalin saja kerana ia juga dikatakan mampu mencegah masalah bau dan keputihan pada vagina. Alatannya cuma sebuah bangku kayu berjaring atau mempunyai permukaan berlubang di mana memastikan pengaliran asap berlaku dari bawah. Namun sebelum itu beberapa bahan seperti serai wangi, halia, asam gelogo, manjakani, daun sirih, daun inai, daun lemuni, akar lalang, ibu kunyit, garam bukit, jintan hitam, halba, lengkuas, bunga-bungaan, dedaun herba dikumpul dan direbus dahulu bagi menghasilkan asap berkhasiat dan beraroma. Buat amalan bertangas. Herba-herba terpilih yang digunakan juga dipercayai dapat mengelakkan kekenduran rahim serta mempercepatkan kesembuhan pada luka jahitan selepas bersalin selain memberi aroma yang menyenangkan. Negara lain turut mempunyai budaya bertangas, cuma panggilannya berbeza-beza. Contohnya seperti Amerika yang lebih dikenali sebagai vagina steam dan juga di Korea dikenali sebagai rawatan cayuk. Bagaimanapun fungsinya tetap sama, malah bahan dan ramuan yang dimanfaatkan seperti rempah ratus dan herbanya adalah lebih kurang seperti yang digunakan di negara kita untuk bertangas. Ianya bergantung kepada jenis serta tujuan rawatan yang ditawarkan. Baiklah, kembali bersama dengan kami di Apa Khabar Malaysia. Tadi kita dah tengok VT bertangas tu. Dan kalau anda nak tahu, sebenarnya saya sendiri yang itu yang dah cuba tu. Dan jangan lupa kalau anda nak, orang kata rasa segar, nak refresh yourself, cek kena cuba juga. Nak mengembalikan orang kata mood dan nak dapatkan semangat baru, kena cubalah bertangas. Bukan sahaja golongan yang belum berkahwin, bukan sahaja golongan yang dah berkahwin, malah yang belum berkahwin pun boleh digalakkan untuk melakukan bertangas. Betul. Baiklah. Menyentuh tentang wanita tadi kan. Ini lagi satu topik yang berkaitan dengan wanita, bagaimana cara ataupun inisiatif untuk kita sebagai wanita nak tingkatkan ekonomi, bukan sahaja untuk diri kita, malah untuk keluarga kita sendiri juga. Dalam membantu ekonomi, nak menstabilkan ekonomi diri sendiri maupun keluarga kita sendiri. Baiklah, untuk bercakap tentang itu, kita bersama dengan hari ini di studio seperti biasa kita juga nak berkongsi informasi bersama dengan anda. Kita bawakan istimewa iaitu Haja Bibi Sunita Haji Sakandarhan, iaitu Ketua Pejuanita Negeri Wilayah Persekutuan. Cukup cantik dan comel di ujung sana. Assalamualaikum. Haja, apa khabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cik dan juga Saleha. Terima kasih kepada Bernama kerana menjemput saya sekali lagi pada hari ini. Sekali lagi. Kita ni Puan Haja, kalau cakap pasal wanita ni, cerita pasal masalah memang tak akan habis. Ada saja masalah. Takkan habis. Kalau bab duit itu nombor satu. Akan ada kesudahannya. Okey. Puan Haja Bibi, selaku orang yang paling dekat dengan golongan yang orang kata wanita ni selalu kewangannya tak stabil. Sebenarnya apa kekangan kita? Apa masalah kita dalam kita orang kata mencari punca pendapatan sendiri?
okeylah. Macam ni lah. Saya ni sebenarnya sebagai seorang aktivis masyarakat dah lama dah. Dan semua yang datang kat saya ni kebanyakannya wanita-wanita, Saleha. Jadi diorang datang menangis dengan bawa anak-anak dan mereka kadang-kadang pun bila nak bekerja pun ada kekangan-kekangan tertentu. Ada rintangan-rintangan tertentu. Kita sedar sebab saya sendiri lahir daripada keluarga yang susah dulu. Jadi kita bermula dengan keluarga yang berniaga di tepi-tepi jalan, buat gerai, menjaja dan sebagainya. Tetapi wanita ini mempunyai satu kekuatan yang luar biasa. Kita sekarang kita tahu tau, kita akui sekarang ni hakikat peratusan wanita sekarang ni hampir separuh daripada populasi di dunia dan juga di negara kita ni. Kalau kita bercakap tentang wanita memainkan peranan penting dalam orang kata menyemarakkan ekonomi negara kita. Kalau tanpa wanita ni semua kerja tak jadi. Betul tak? Betul. Kalau tak ada wanita banyak perkara-perkara yang tertangguh dan sebagainya. Tapi walau macam mana pun kita mengakui hakikat wanita ni banyak rintangan dan cabaran-cabaran yang dihadapi. Dia ada banyak perkara yang mereka kena lakukan dalam sesuatu masa. Tetapi nak tak nak, wanita ni mempunyai satu naluri. Dia tidak boleh melihat perkara yang orang kata tidak boleh melihat kalau anak-anak dia tak makan, keluarga dia tak perfect, keluarga dia sempurna. Jadi secara tak langsungnya dia akan menguatkan diri dia, mempunyai semangat diri dia untuk pergi ke tengah untuk membantu keluarga dia. Itu naluri. Kalau ikut dulu zaman-zaman baginda Rasulullah, perempuan semua kita tidaklah bekerja, betul tak? Tetapi sekarang wanita tidak. Wanita sekarang dia ambil inisiatif untuk membantu keluarga dia. Itu satu perkara yang kita respect wanita-wanita kita pada hari ini. Tetapi kita melihat perlunya ada inisiatif-inisiatif tertentu untuk mereka ini dapat menjana pendapatan mereka supaya dengan cara tak langsung ia menyemarakkan ekonomi kita. Sebab negara kita sekarang ni dalam keadaan ekonomi agak merudum dan kos sara hidup yang tinggi, barang-barang mahal, harga ringgit kita jatuh merudum ke bawah. Jadi kita nampak peluang-peluang wanita kita ini kita dapat berikan. Sekiranya kita memberikan inisiatif-inisiatif tertentu kepada mereka ini dan melahirkan apakah peluang-peluang yang boleh wanita-wanita kita dapat untuk mereka gunakan, insya-Allah. Jadi kita dah sebut tentang peluang, orang kata apa yang ingin dibuka kepada wanita-wanita ini. Mungkin Haja nak kongsikan inisiatif ataupun apa yang telah disediakan oleh kerajaan kita ini tapi masih lagi tidak diketahui secara lebih meluas untuk golongan wanita ini. Nak kongsikan. Sekarang ni kita bercakap tentang inisiatif-inisiatif wanita. Kalau ikutkan bajet yang dibentangkan tetapi tidak dapat untuk kita kupas dan sebagainya, mungkin kita akan table balik. Belum lagi. Dia tiba-tiba dia masuk kepada PRU. Tetapi memang kita nampak fokus utama yang juga di-highlightkan ialah wanita. Tidak dinafikan dalam mana-mana pembentangan bajet, wanita juga di-highlightkan sebagai satu perkara yang utama untuk kita membantu. Kita banyak program-program yang melibatkan wanita, yang melibatkan MARA, kita melibatkan Tekunita, kita melibatkan ada agensi-agensi perbankan yang dibantu dan diasaskan ataupun dibantu oleh kerajaan ini untuk membantu golongan-golongan wanita kita. Tetapi pada saya sendiri selaku Ketua Pejuanita Wilayah Persekutuan, kita telah mengikat perjanjian untuk membantu wanita kita dari segi bersama dengan kita dalam Women Hospitality Career Center. Yang mana dalam Women Hospitality Career Center ini, WHCC ini, kita akan memberikan peluang pada wanita-wanita kita, especially wanita, dan bukan saja wanita sebenarnya, tetapi ada 5 kategori yang kita highlightkan kepada mereka ini, yang mana kita akan didik mereka, ajar mereka dalam tempoh 1 tahun dengan berbagai inisiatif-inisiatif yang kita berikan kepada mereka dalam bidang hospitality. Maksudnya, you all sekarang ni pun dalam bidang itu. Dari segi F&B-nya, dari segi servisnya, dari segi perhotelannya, dari segi restorannya, kita memerlukan tenaga kerja yang ramai untuk menyemarakkan ekonomi dalam bidang ni. Jadi wanita dalam 5 kategori yang kita highlightkan ialah mereka yang berumur 17 tahun hingga 25 tahun. Mereka yang habis PT3 ni. Itu satu. Yang kedua, mereka-mereka yang ada masalah fizikal, OKU. Pun kita akan tarik. Kita ada mereka yang ada orang kata grey hair ni. Orang-orang yang veteran-veteran. Pun boleh kita tarik sekali. Kita ada juga mereka yang buat minor offences. Maksudnya dia buat benda sikit je,
kesalahan, tetapi disabitkan kesalahan tersebut. Tetapi kita tak boleh judge mereka ni. Kita tarik mereka ini juga untuk bersama dengan kita berikan peluang, kita berikan latihan secara percuma dan kita bayar mereka allowance sebab kita bekerjasama dengan Asia University yang memberikan sertifikat pada mereka ini selama 1 tahun dan kemudian kita juga bekerjasama dengan DHS Academic Career Center yang akan melatih mereka ini bersama dengan kami dan apabila mereka selesai mereka akan diserapkan ke bidang-bidang yang mereka nak fokuskan. Kita banyak restoran sekarang ni buka dan kita perlu mendidik mereka ini supaya mereka ini dapat ilmu-ilmu sebegitu. Wanita kita ni dia akan jadi kuat bila dia ada ilmu. Saya selalu tekankan kepada up diri. Sebelum ini bernama jemput saya, kita bercakap tentang up diri. Apa itu up diri? Ialah mengangkat diri kita daripada level yang bawah kepada atas. Up diri ekonomi yang pertama. Up diri ilmu yang kedua. Up diri kebajikan yang ketiga. Kerana kalau ilmu kita kuat, kita mempunyai ekonomi yang begitu mantap dan kukuh, maka kita boleh buat kerja-kerja kebajikan. Dan ini kena seimbang. Cik dan Saliha. Betul. Haja Bibi, apa yang Haja katakan betul. Kalau kita tak ada ilmu, kita tak dapat nak upkan diri kita ke satu level ataupun nak menambah baik diri kita ke satu peringkat yang lebih baik daripada yang lain. Okey, menyentuh tentang kewangan itu sendiri. Kalau cerita pasal kewangan, wanita ni antara orang ataupun individu yang mudah ataupun diberi keutamaan untuk menguruskan wang dalam keluarga. Tapi ada di antara mereka juga yang kadang-kadang sesetengah di antara mereka susah untuk menguruskan kewangan. Maupun dari segi ekonomi itu sendiri. Bagaimana untuk kita dapatkan tips ataupun panduan untuk mereka ni yang agak bila cakap pasal duit je bagus untuk menguruskannya, tapi ada setengah pihak ni yang ada yang terkeluar daripada landasan kadang-kadang. Saya suka Cik sentuh ni dengan saya sentuh ni sebab apa tahu, saya selalu diminta dan dijemput untuk memberikan talk berkenaan dengan perkara ni sebab kita lihat peratusan kebankrapan, peratusan sitos, sikris, blacklist, kebanyakan mereka minta maaf cakap kerana salah takbir urus keuangan ni. Adakah terlalu boros? Tidak juga. Mereka ni masalahnya bila mereka mempunyai masalah yang kita hadapi sekarang ni, mereka tidak mahu bekerja lebih kuat sikit. Mereka lebih mudah menerima apa saja yang ada. Jadi apa yang mereka ada di dalam tangan mereka, mereka cepat spend dan sebagainya. Pengurusan keuangan yang baik, dia kena kenal pasti juga. Sebab masalah mereka, kalau katakan mereka tak ada duit, mereka buat pinjaman. Bila mereka buat pinjaman, akhirnya mereka tidak dapat membayar pinjaman tersebut dan menyebabkan mereka jatuh kepada sitos, sikris, blacklist dan sebagainya. Dan ini akan efek keluarga tu sendiri. Sebab masalahnya, katakan seorang lelaki buat tu, nama dia dah blacklist atau dan sebagainya. Dia akan kaitkan isteri dia pula. Isteri dia pula ambil. Lepas tu isteri dia pula kena. Bagaimana masa depan mereka ini? Bagaimana masa depan keluarga ini? Ada yang datang kat saya menangis-nangis. Dia menjaja di tepi jalan dan dia nakkan modal. Modal tak banyak. Sebab untuk makluman semua, saya ini juga seorang aktivis masyarakat, menjadi pengurusi NGO dan sebagainya. Kita juga menjadi change maker kepada perbankan yang ada di Malaysia ini. Kita ada Agrobank, kita ada Bank Islam. Jadi Bank Islam, Agrobank ni dia bagikan peluang mikrokredit kepada peniaga-peniaga. Tetapi apa yang menyedihkan saya, bila kita bawa file mereka, dokumen mereka untuk mendapatkan pinjaman, akhirnya daripada 10 application, 8 ditolak. Kerana takbir urus kewangan yang tidak orang kata stabil. Sebab kadang-kadang mereka lebih kepada apa yang mereka nak, kehendak mereka daripada keperluan mereka. Ini kita kena latih, Dik. Ini semua berkenaan dengan ilmu. Urus kewangan tu dah tersasar Kena ada satu sesi tentang takbir urus keuangan yang efektif untuk kita punya, especially wanita-wanita kita. Sebab kita tahu wanita ni memainkan peranan yang penting untuk kita naikkan KDNKK kita. Tadi ada Puan Haja sebutkan juga tentang bagaimana nak buat urus takbir kewangan dengan baik dan sebagainya. Jadi mungkin kita nak tahu sebagai berjuanita juga dalam organisasi ini, adakah mungkin disediakan bimbingan, apa nasihat untuk membawa orang kata golongan wanita ni lebih terbuka untuk mengetahui bagaimana nak mengurus takbir diri mereka, kewangan peribadi dan mungkin sebagainya yang lain juga. Daripada Berjuanita Wilayah Persekutuan, saya sendiri boleh berkata demikian kerana saya selaku ketua Berjuanita Wilayah Persekutuan, kami mendidik mereka ini dalam 3